Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, saya berpesan kepada diri saya dan hadirin sekalian, marilah kita bertakwa kepada Allah dan janganlah kita mati melainkan dalam keadaan menyerah diri kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kehidupan di dunia ini sebagai darul ibtila, sebagai tempat di mana kita diuji. Tidak ada manusia yang hidup di atas muka bumi ini yang terlepas daripada ujian Allah Azza wa Jal. Jika tidak pada hartanya, pada tubuhnya, jika tidak pada tubuhnya, pada masalah orang lain yang bersangkutan dengan dirinya, jika tidak pada kesakitannya fizikalnya, kesakitan perasaannya, jika tidak diserang oleh musuh, dia menghadapi masalahnya sendiri dengan kehidupan yang ada di sekelilingnya. Inilah dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. أَحَسِبَ النَّاسُ, adakah manusia menyangka bahawasanya mereka dibiarkan? Mereka menyebut bahawasanya kami beriman sedangkan mereka tidak diuji. Sesungguhnya kami telah benar-benar menguji orang-orang yang sebelum daripada kamu, sehinggalah ternyata siapakah yang benar ucapannya dan siapakah yang pendusta. Mengapa Allah menguji? Allah menguji kerana alam ini seketika dan ini sementara. Kerana di sini tempat untuk kita mengutip pahala dan menggugurkan dosa. Bagi setiap ujian yang dilalui oleh insan, Allah Subhanahu wa ta'ala memberi kepadanya pahala dan menggugurkan baginya dosa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, ma yusibul mu'min min wasabin wala nasabin wala saqamin wala hazanin hatta alham yuhammuhu illa kaffara bihi min sayyiatih. Kata Nabi, tidak menimpa seorang muslim, sama ada penderitaan, kesusahan, sakit perasaannya, hinggalah kerisauan yang ada dalam diri dia, melainkan Allah hapuskan daripadanya kesalahan ataupun dosa-dosanya, dengan syarat dia redha dengan Allah.
Maka Allah jadikan dunia ujian, supaya kita tahu dan supaya kita tak merasai terlalu lama nak duduk di dunia ini. Hari berlalu pergi, peristiwa berlepas lalu, kehidupan kita lalui. Daripada muda telah menjadi tua. Orang-orang yang kita kenali sebahagiannya masih ada, sebahagiannya telah pun pergi mendahului. Banyak perkara-perkara indah yang lepas tidak lagi kita kecapi, melainkan hanya kenangan di dalam pikiran sahaja. Banyak juga peristiwa-peristiwa pahit yang kita lalui, hari ini hanya menjadi cerita. Dunia berputar. Baru saja kita rasa kita memasuki satu peristiwa, hari ini peristiwa lain pula masuk ke dalamnya. Pada awal musim, negara dan dunia diserang dengan COVID. Kita terasa baru saja ia berlaku. Hari ini kita berada pada fasa yang seterusnya, berbincang bagaimana untuk masuk semula, dan telah pun kita masuk ke dalam masjid. Umur makin tua, kejadian berlalu pergi, yang sihat menjadi kurang sihat, yang kuat menjadi lemah, yang muda bertukar menjadi tua. Memberi isyarat kepada kita semua bahawasanya di sini bukan tempat tinggal kita selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran, dalam surah Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnatan wa ilaina turja'un. Kami uji kamu dengan kejahatan, dengan keburukan, dan dengan khair, dengan kebaikan. Kaya pun, kesakitan pun ujian, kaya pun ujian, sakit pun ujian, sihat juga ujian. Fitnatan, sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, kepada kamilah kamu kembali. Bagi yang sudah melalui umur yang banyak, jika ia kenangkan tentang apa yang berlaku dalam peristiwa hidupnya, jika dia duduk pada satu pagi mengenang semula kejadian daripada hari dia dilahirkan sehingga dia dibesarkan, kemudian masuk ke sekolah, kemudian ke universiti ataupun bekerja, kemudian melalui tempat kerja, kemudian melalui peristiwa demi peristiwa, barangkali belum sempat pun tengah hari, kenangan-kenangan itu telah pun habis dilalui di dalam pikirannya. Dunia ini benar-benar seketika sahaja kita tinggal di dalamnya. Hanyalah permainan kehidupan, mata'un ghurur, Quran kata. Perhiasan yang menipu. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahun. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan permainan dan sia-sia. Empunya kehidupan, Allah Azza wa Jal menyifatkan hal itu kepada kita. Dan Allah menyatakan, yang selalu kita baca, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang telah menciptakan kehidupan dan kematian untuk dia menguji kamu siapakah yang lebih baik amalannya. Bila kita balik, kita mati, Tuhan tanya manusia-manusia yang derhaka kepadanya, berapa lama kamu duduk di dunia? Kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kamu duduk di dunia? Qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'adin. Kata mereka, kami duduk sehari ataupun setengah hari saja. Tanyalah orang-orang yang menghitungnya. Sebenarnya kita bal labistum illa qali. Kita duduk hanyalah seketika saja. Dalam ayat yang lain Allah menyatakan,
wa yauma yahsyuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar. Pada hari Allah himpunkan mereka, seakan-akan mereka tak duduk di dunia itu melainkan seketika daripada waktu siang. Yata'arafuna bainahum, mereka berkenalan antara satu sama lain. Kenal orang itu, kenal orang ini. Habis dah pun yang sebahagian yang kita kenal. Balik ke akhirat, tak ada apa diri kita melainkan kita sahaja. Kalau kita menjemput seseorang di kalangan yang hadir ini untuk ditemu ramah, tolong cerita tentang kehidupan tuan. Dia mencerita, saya lahir daripada tahun sekian, kemudian membesar di kampung sekian, kemudian belum pun barangkali habis 2 jam masa yang diberikan, dan sekarang saya di sini. Begitulah singkatnya kehidupan dunia, yang mana kita bertarung kadangkala habis-habisan kerananya, sehingga kita melupai kehidupan kita yang hakiki, iaitu akhirat, yang mana Allah Subhanahu wa taala sediakan kepada kita segala-galanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis menyebut, ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhat wal faragh. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. 2 nikmat yang mana ramai manusia tertipu di dalamnya, iaitulah kesihatan dan waktu lapang. Bila kita sihat, kaki kita melangkah jauh, pergerakan kita pun jauh. Kadang-kadang kita lupa nak buat benda-benda yang penting dalam hidup kita selepas ini. Apabila kita ada waktu lapang, kita isi yang macam-macam, sehingga kita lupa nak mengisi yang perkara yang penting untuk kehidupan kita yang sebenar. Apabila kita mula tidak sihat, ketika langkah kita mula perlahan, kalau kita datang ke masjid pun perlahan, kalau kita salat pun tidak sekuat masa muda. Banyak nikmat yang Allah berikan ketika sebahagian orang-orang muda yang ada ini. Lihatlah sebahagian orang-orang yang telah berusia, apabila umur meningkat, penyakitnya pun ada. Ada yang datang terpaksa dalam keadaan dipimpin oleh orang lain. Ada yang datang terpaksa berada dibawa oleh orang lain. Ada yang tidak boleh datang. Ada yang tidak boleh untuk berdiri. Ada yang tidak boleh untuk sujud. Semua itu Allah jadikan untuk mengingatkan kita, ketika kita masih sihat, gunakanlah anggota ini. Mudah-mudahan daripada kita sihat sehingga kita boleh berdiri, sehingga tidak boleh berdiri, masih lagi kita hadir ke masjid. Apa yang ada dalam kehidupan ini, daripada kita ada duit kepada tidak ada duit, peluang yang Allah berikan dalam kehidupan ini. Nabi SAW mengingatkan hal ini kepada kita semua, supaya kita insaf dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah telah menjadikan kehidupan ini adalah ujian. Dengan ujian yang ada ini, mudah-mudahan kita bersyukur kepadanya apabila melihat orang lain yang diuji. Apabila kita ditimpa dengan kesakitan, mudah-mudahan kita diberikan keampunan. Hidup adalah niat dan azam. Orang-orang yang berniat yang tidak mempunyai wang, tapi berazam jika ia mempunyai wang akan membina masjid, baginya pahala seperti orang yang membina masjid. Orang-orang yang berazam untuk pergi ke Mekah, tetapi dia tidak mempunyai duit yang cukup untuk menunaikan haji atau umrah, baginya pahala haji dan umrah. Orang-orang yang berazam untuk melakukan maksiat, azam bukan sekadar angan-angan, azam maksudnya jika dia dapat peluang benar-benar dia akan lakukan, baginya seperti pahala orang, baginya seperti dosa orang yang melakukan maksiat itu. Maka dengan itu, ambillah kesempatan daripada kehidupan ini, dan ambillah, jadikanlah apa yang kita saksikan dari kesakitan orang lain sebagai tanda syukur kita di atas peluang yang Allah masih berikan dari kesihatan dan waktu lapang.
Apabila kita sakit, redalah dengan apa yang telah Allah takdirkan. Mudah-mudahan dengannya terampun dosa kita. Apabila kita menderita, redalah dengan apa yang Allah takdirkan. Mudah-mudahan ia mengampunkan dosa kita. Apabila kita kesusahan, kekurangan harta, demikianlah kita reda. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keampunan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatul mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, marilah kita semua bertakwa kepada Allah dan berbekallah. Sebaik-baik bekalan adalah merupakan takwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda menyatakan, man ghada ila al-masjid aw raha a'addallahu lahul jannata nuzulan a'addallahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada aw raha. Barang siapa yang datang ke masjid, yakni sama ada pada waktu pagi ataupun petang, Allah sediakan persinggahan baginya di syurga setiap kali dia datang dan dia pulang. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, negeri Perlis ini dengan kurniaan Allah Azza wa Jalla kita telah salat. Walaupun kita tidak dibenarkan untuk bersentuhan, tapi saf kita mengikut jarak sejadah yang ada. Sepatutnya masjid kita kembali penuh dan tidak ada orang yang membuat alasan dia tak boleh datang ke masjid kerana masjid tak muat. Jika kita ada saudara mara kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita tak mai masjid, kita kena pesan wajib untuk hadir Jumaat. Apabila kita tengok masjid-masjid masih ada lagi ruang, tanda, sedangkan dahulu penuh, tanda ada orang yang tak mai. Kita kena pesan supaya mereka mai. Tanggungjawab al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah daripada yang munkar. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berselawat dan salam kepadanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal junun wal judhami wa sayyil asqam. Ya Allah, ampunilah seluruh kaum muslimin sama ada yang hidup ataupun yang telah mati. Ya Allah, kami berlindung denganmu daripada segala penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, berikanlah petunjuk hidayah serta rahmatmu kepada kami sekalian hamba-hambamu.
dan kepada pemimpin kami terutama Raja Pemerintah Negeri Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Ibnu Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, dan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Faizuddin Putra Ibnu Tuanku Syed Sirajuddin Jamalul Lail, serta kaum kerabat baginda, supaya sentiasa beramal dengan kitabmu dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau lanjutkanlah usia baginda berdua dalam keadaan selamat, sihat sejahtera, dan semoga dengan kesihatan yang baik yang telah engkau kurniakan kepada baginda berdua, terlaksananya pemerintahan yang adil lagi diredai olehmu. Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon kepadamu dengan segala kerendahan diri sebagai hambamu. Engkau indahkanlah akhlak kami, engkau perbaikilah pergaulan antara kami, engkau peliharalah kami daripada penyakit lemah, malas, berpikiran dangkal dan buruk budi perketi. Ya Rahman, Ya Wadud, engkau baikilah keluarga kami, anak isteri kami, saudara mara kami, jiran tetangga kami, dan seluruh urusan mereka yang kami kasih. Engkau jadikanlah kami umat yang mempunyai ketinggian akal budi, mempunyai minda yang unggul dalam menguruskan kehidupan, dan menjadi teladan yang baik kepada manusia yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.